Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi, walaupun di petang Jumaat yang syahdu ni pada 18 Ramadan. So kita masih tetap juga akan teruskan kita punya siri santap Ustaz. Santap tu maksudnya sembang santai. Saya pun dah lupa dia punya nama panjang dah. Tapi kita panggil santap lah. Mana pula Ustaz Ramadan? Okay, so kita akan bersama siri santap daripada PMA yang dibawakan khas daripada PMA untuk siri yang ke-7. Bersama dengan kita punya tetamu jemputan khas yang saya dapatkan daripada IM Shah Smos, iaitu Ustaz Ramadan Muhammad Ramadan Subki Abdullah ataupun Ram. Kalau Dikenali sebagai Ram. Bukan, dan juga sebenarnya ialah peserta Imam Muda musim ketiga Ustaz kan? Mungkin ada yang tak tahu. Finalis saya rasa, betul tak Ustaz? Ya. Alhamdulillah. So sekarang dah tak ada Imam Muda tu lah Ustaz Tak ada, dah banyak sangat isu, jadi kita diam-diam je lah. Last siri kan, last musim tu kan, sampai 3 je Sampai 3 last 3, lepas tu dia masuk PU. Oh, okey. Alhamdulillah. Tapi tak apa, yang penting bawa nama UIA. Masa tu belum UIA lagi Ustaz Ke dah? Dah. Oh dah. So bawa nama UIA ke finalis jadi peserta finalis tu kita tumpang bangga lah. So tahniah Ustaz. Okey, Alhamdulillah, insyaAllah. So untuk hari ni Ramadan yang ke-17, malam tu kita dah menyambut Nuzul Quran di Ramadan yang ke-17. So saya rasa hari ni orang yang paling sesuai untuk saya jemput ialah itulah dia, Ustaz Ramadan kita. So sesuai juga dengan tajuk tu, Diary Ramadan. Okay, so bersama dengan bulan Ramadan ni, saya mungkin ada cerita yang best Ustaz nak berkongsi dengan kita, di mana tajuk yang Ustaz nak kongsikan hari ni iaitu merantau ke benua Apetit. Okay, so apakah kisah di sebaliknya, apakah cerita di sebaliknya? Saya hari ni tak buat nota banyak sebab saya tak risau, sebab saya jemput penceramah. Jadi saya terus let go pada Ustaz je lah untuk sesi ni. Okay, so saya tak risau lah, tak adalah saya nak note apa-apa ke saya risau. Kalau sebelum ni kita jemput kita punya tetamu tu, dia orang risau nak cakap apa kan. So yang ni saya tak risau. Saya pas pada kita punya penceramah je, tahulah nanti Ustaz nak cakap. Okay, alright. So saya rasa saya tak naklah membuang masa lagi. So saya terus hand over kita punya siri borak-borak petang ni kepada Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sister Nur Syamila di atas kesudian untuk menjemput saya daripada beberapa minggu yang lepas. Pada awalnya memang saya terkejut sebab sesi ni bukan tazkirah. Jadi biasanya kalau orang jemput tak tazkirah je. Cuma hari ni adalah untuk sharing the moment kan. Kita nak berkongsi pengalaman dan sebagainya. Dan saya dimaklumkan yang sebelum ni perkongsian tentang bagaimana Brother Afifi dia memenangi dalam pantun. Jadi sebelum tu pula ada yang cerita kongsi tentang hijrah dia di UIA, berputik cinta di UIA. Ya, betul. Sebelum ni dan ramai lagi. Tapi saya nak kongsi hari ni, saya tak tahu apa sebenarnya kisah saya. Tetapi bila dipikirkan, sebenarnya ada beberapa kisah yang saya tak pernah cerita dekat orang dan saya boleh kongsikan pada hari ini. Special lah, kita boleh dikatakan khusus untuk sahabat-sahabat saya di UIA, berkaitan diri saya daripada kecil sehinggalah ke kini lah. Kini pun jauh sangat, mungkin saya cerita zaman remaja saya lah. Dan Alhamdulillah, bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan peluang untuk bersama-sama pada hari ini. Hari ini Ramadan yang ke-19. InsyaAllah malam ni ialah malam bermulanya malam 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya insyaAllah. InsyaAllah.
Jadi nak ikutkan cerita, saya ingat lagi tarikh yang keramat ni, tarikh 20 Januari tahun 2000. 20 Januari tahun 2000, di mana selepas daripada UPSR, saya dapat keputusan UPSR daripada Kementerian Pendidikan, daripada sekolah, melalui kementerian. Dan saya dapat, saya punya keputusan UPSR, hari itu jugalah saya punya tiket untuk berlepas ke satu negara yang dinamakan sebagai Afrika Selatan. Umur masa tu saya 13, baru nak masuk 13, dan saya dihantar ke Afrika Selatan, di mana yang kita tahu di Afrika Selatan ni adalah satu negara yang masih melaksanakan dasar-dasar undang-undang apartheid masa tu. Pada awal tahun 2000 tu, walaupun dia dah tak ada, tetapi masih lagi ada dia punya semangat apartheid, ataupun dia punya orang kata feeling apartheid tu masih ada lagi dekat situ. Dan saya terbang ke Afrika Selatan waktu itu bersama dengan abang saya, dengan ayah saya, dengan sahabat-sahabat yang lain. Pada asalnya ayah saya kata apa, untuk pergi bercuti selama 2 minggu. Bercuti selama 2 minggu. Dan saya tak tahu sebab apa percutian tu, mungkin sebab saya punya keputusan UPSR. Tapi saya dapat pergi ke sana dengan abang saya, dan katanya pergi bercuti sambil nak hantar abang saya pergi belajar dekat sana. Jadi saya kata okey, saya nak join. Sebab apa? Saya tak pernah naik kapal terbang, tak pernah fly, saya tak pernah pergi ke negara orang lain, setakat di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan akhirnya saya dapat peluang keemasan ni, saya kata okey, saya nak join. Tetapi dalam masa yang sama, beg saya sama besar dengan beg abang saya. Saya tak tahu masa tu. Allah. Jadi bila saya pergi ke sana, ayah saya kata tempat ni special. Tempat ni kita bukan duduk kat hotel, tapi kita duduk dekat orang kata rumah tumpangan. Jadi saya kata tak apalah, asalkan saya dapat pergi ke mana-mana, pergi berjumpa dekat orang-orang sana, tengok keadaan macam mana. Saya rupanya sampai di Afrika Selatan, ada orang datang ambil, dan saya ingat pada dalam hati saya, sampai di Afrika Selatan ni saya membayangkan padang pasir dan gunung ganang saja, batu-batu dan sebagainya. Ternyata bila kapal terbang tu landing saja di Johannesburg, di lapangan di lapangan terbang di Johannesburg, di ibu negaranya, dan ternyata saya nampak bukan padang pasir, dan ianya semuanya bandar-bandar sahaja semata. Dan saya terkejut. Saya baru membayangkan nak pergi safari, nak pergi tengok haiwan-haiwan dan sebagainya. Jadi kemudian bila sampai di situ, ada seorang sahabat ni datang ambil, dibawa daripada airport, pergilah ke rumah tumpangan ni. Saya masih membayangkan hotel, tetapi bila saya sampai di satu tempat yang mana nampak macam masjid, tapi dia ada satu masjid yang besar kat tengah-tengah, macam UAE, masjid yang besar tengah-tengah. Kemudian di sekitarnya ada perumahan-perumahan yang batu-batu, tapi bukan macam batu-batu yang petak tu. Dia batu-batu, tapi dia batu-bata dia yang jenis bakar punya. Kalau kita batu-bata merah kan, dia batu-bata bakar. Maknanya dia warna coklat bersih. Menarik tempat tu. Lalu saya duduk dekat situ, duduk dengan ayah saya dan pakai jaketnya. Orang dah shock lah masa tu, masih sejuk sikit. Ada suasana sejuk dan sebagainya. Saya dah gembira. Saya duduk dekat situ dengan ayah saya, dengan abang saya last kali. Ayah saya kata bila dah duduk dekat situ dalam 2-3 hari, abang saya pun dah mula masuk ke kelas untuk belajar. Dan saya pula, ayah saya kata okey, jom kita pergi masuk dekat kelas, tengok orang belajar hafalan Al-Quran. Macam mana dia orang menghafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab ayah saya kata kalau syok, kalau suka untuk belajar Al-Quran, nanti balik kat Malaysia, kita sambung kat Malaysia. Ada satu tempat, kata ayah saya, kata arwah ayah saya nak hantar. Saya kata okeylah, saya cuba duduk dalam kelas tu tanpa memikirkan apa-apa. Saya duduk dalam kelas, saya cuba ambil feeling dia, saya cuba ikut dengar kata. Saya cuba belajar menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit dalam masa seminggu. Saya pergi kelas dia pagi, tengah hari, malam saya duduk, lepas tu keluar dengan yang saya pergi ke satu tempat yang dinamakan sebagai Gold Reef City. Ini satu tempat yang mana ada mining emas. Ada lombong emas kat situ. Saya boleh kutip emas yang sebesar-besar, hampir tak sampai 1 gram, boleh ambil bawa balik. Punya dahsyat. Kutip, ambil bawa balik. Kita macam bercuti. Saya tak membayangkan apa-apa langsung.
bercuti saja. Tapi dalam masa yang sama siang saya masuk kelas. Macam itulah macam belajar. Sehinggalah satu tahap saya duduk dekat sana dah hampir nak dekat 10 hari. Tiba-tiba ayah saya teringat pagi tu saya nak pergi ke bilik, saya nak ambil saya punya serban, ada satu macam selendang sebab sejuk. Jadi saya tidur dengan satu bilik dengan ayah saya. Bila saya pergi pagi tu, saya tengok ayah saya tak ada, beg dia tak ada, semua tak ada. Mana pergi? Saya terkejut. Saya kata, mana pergi ni? Beg saya diletakkan di satu sudut. Beg saya dengan semua dah zip habis semua, diletakkan di satu sudut. Dan akhirnya dia saya pun cubalah cari di mana yang saya keluar daripada bilik tu. Saya terjumpa dengan seorang orang Afrika, warga gelap lah. Saya jumpa dengan bukan warga gelap, dengan orang India, berupa orang India, ada janggut. Saya cakap kat dia, masa tu umur 13, bahasa isyarat lah keluar. Dia kata, brother, you see white skin, beard, long, mustache, white hair, kopiah. Pakai macam tu, maknanya bahasa isyarat sepenuhnya. Lalu dia kata, oh ada, dia nampak ada beg, kata kat atas sana, dia tunjuk satu tempat. Saya berlari pergi kat tempat, saya nampak ayah saya masuk dalam kereta. Saya kata, ini tak boleh jadi, dia tak ajak saya keluar sekali. Kata 2 minggu, baru 10 hari. Dia tak ajak nak keluar. Saya kata, okey. Saya kejar kereta tu sampailah dia keluar, nak sampai dekat pagar keluar, saya ketuk. Saya kata, sampai kat kereta dapat kejar. Ayah saya tak buka pintu, tak buka tingkap. Dia tak pandang pun. Dia tak pandang pun saya, dia tengok je depan. Bahkan saya dapat merasakan dia bagi tahu dekat pembawa kereta tu, kata jalan je. Saya ketuk, saya buka jam saya ketuk tingkap tu sampai dah bunyi dah macam hampir boleh nak pecah lah. Ayah saya tu dia suruh berhenti, dia buka tingkap sikit je. Dia kata, saya tanya, apa nak pergi mana? Ayah saya kata nak keluar pergi kedai sekejap. Dia kata, oh kalau pergi kedai nak ikut lah. Kata tak payah, nak pergi kedai dekat je. Lepas tu saya kata, okey tak apalah, kalau macam tu nak balik bila? Balik lambat sikit. Kata tak percaya, kalau macam tu tak percaya. Kenapa beg semua bawa? Kan? Kalau nak keluar sekejap, kenapa beg semua bawa? Dia kata tak, nak pergi rumah kawan. Nak pergi rumah kawan pula. Kali saya dah menangis dah masa tu. Tak, saya nak ikut. Ayah saya dia buka tingkap sikit lagi, dia kata, macam ni lah. Apak tengok ada ni dah suka dah duduk sana. Duduk sini. Duduk je lah sini. Dia cakap macam tu. Duduk je lah sini. Nanti bila dah habis, baliklah. Bila dah habis, baliklah. Saya kata nak habis bila? Habislah 30 juzuk. Wah, balik. Saya dah terkejut. Masa tu saya dah merasakan bahawa saya ni dah tertipu sebenarnya. Dah terasa memang nak drop kat situ je. Jadi bila ayah saya cakap macam tu, saya terfikirkan kenapa mak saya boleh menangis dekat airport, kenapa adik-beradik saya boleh menangis kat airport, kenapa ada saudara mara saya datang walaupun saya nak pergi bercuti 2 minggu. Masa itulah baru saya recall sebab apa semua ni berlaku. Dan ternyata ayah saya pun, saya dah menangis-nangis, saya dah duduk dekat bawah tu, dah terbaring-baring kat atas jalan. Sehingga kan ayah saya beritahu, dia buka pintu, dia kata macam ni lah. Nak tak kunci syurga? Ada 3 kunci syurga yang Adam boleh dapat. Dia bagi tahu kat saya. Saya kata, apa dia? Masa tu dah menangis lah. Yang pertama, apa yang mak dengan apak nak, sila dengar. Okey. Yang kedua, apak belum tentu dapat, apak ni gelaran saya kepada ayah saya. Apak belum tentu dapat masuk syurga kerana amalan, tetapi Adan jadilah kunci untuk apak masuk ke dalam syurga dengan hafal Al-Quran. Yang ketiga, bila dah hafal Al-Quran, khidmatlah kepada masyarakat. 3 perkara ni adalah kunci syurga. Yang mana bila saya dengar, saya terkelu, dan masa tu saya tak tahu macam mana hati saya boleh terhenti sebentar menangis tangisan saya. Dan masa tu sedar-sedar, saya tak sedar, ada sahabat, ada pengawal dia lah, macam warden dia datang pegang saya, dia kata jangan nangis, dia tepuk-tepuk, don't cry. Dan saya mampu lihat ayah saya pergi begitu saja, tanpa saya tak boleh bergerak pun. Seolah-olah macam dikunci dekat situ dengan kata-kata ayah saya. Saya terkejut. Rupanya saya duduk dekat situ sehinggalah 8 tahun berturut-turut. 8 tahun berturut-turut, dan alhamdulillah, nak ikutkan saya tak boleh balik setiap tahun, tapi ada rezeki saya dapat balik setiap tahun, dan saya dapat berjumpa dengan mak ayah saya setiap tahun lah. Waktu bulan puasa dan sebagainya, saya dapat jumpa. Itulah keadaan saya yang pertama apabila saya boleh kategorikan pada awalnya saya rasa dicampak ke sana. Bukan berantau sebenarnya, dicampak. Dan ramai orang tanya saya kenapa di Afrika Selatan. Dan ayah saya dapat jawab, saya
bersama dengan ayah saya, dia kata kalau dihantarkan saya untuk belajar agama di Mesir, balik nanti saya cuma dapat berbahasa Arab. Dapat berbahasa Arab dan berbahasa Melayu untuk menyampaikan dakwah. Tetapi kalau dapat hantar ke Afrika Selatan, di sini saya dapat 3 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa English, yang ketiga bahasa Urdu. Ada yang keempat ialah bahasa Farsi. Tetapi bahasa Farsi ni saya tak dapat nak menguasai sangat sebab ianya agak confuse dengan bahasa Urdu. Jadi saya dapat menguasai bahasa Urdu lebih banyak. Kalau bahasa Urdu ni bahasa apa? Bahasa Pakistan lah. Di Afrika Selatan ni sebab apa bahasa Urdu? Sebab majoriti di Afrika Selatan ialah mereka yang Islam ni adalah berbangsa India dan juga Pakistan. Dan India Pakistan inilah paling ramai yang merantau daripada negara mereka ke Afrika Selatan untuk yang pertamanya untuk berdakwah, yang keduanya untuk berbisnes. Jadi kebanyakannya orang Islam yang berjaya adalah daripada di kalangan orang Afrika Selatan, daripada orang India Pakistan. Dia orang buat jual kain, jual macam-macam lah, banyak benda. Dan di situlah saya dapat belajar di satu madrasah ni. Kebanyakannya guru-gurunya daripada Pakistan dan juga daripada India. Jadi di situlah saya mula belajar Al-Quran, saya mula menghafal 30 juzuk. Di situlah habis saja saya hafal 30 juzuk. Kemudian saya disambungkan balik 4 tahun lagi saya belajar pengajian agama di sana, kelas alim. Dan di situlah saya belajar menafsirkan Al-Quran daripada bahasa Arab ke bahasa Urdu. Kalau nak tafsir bahasa Arab ke bahasa tafsirkan Al-Quran ke bahasa Malaysia pun dah susah. Ini kan pula ke bahasa English pun susah, bahasa Urdu lagi susah. Jadi itulah di train sebenarnya tafsir dalam bahasa Urdu. Tetapi oleh kerana bahasa Urdu ni dia kena sentiasa bercakap sebenarnya. Kalau bahasa Urdu ni dia sama macam bahasa Hindi. Hindi ni bahasa India. Kalau kita tengok cerita Hindustan tu, Hindustan cerita panggung Sabtu dan sebagainya, kalau biasanya kalau saya tengok tak payah set title lah sekarang ni. Tapi dah lama tak bercakap, dah lama tak guna, kadang-kadang kena tengok juga, kena fahamkan. Sebab apa? Dia sama je. Cuma tulisannya berbeza. Jadi di situlah pengalaman saya bersama dengan orang-orang di Afrika Selatan. Kalau di Afrika Selatan ni, dia di tempat tu terdapat dalam lebih kurang 197 negara yang belajar sekali dekat situ. Jadi berkongsi satu bilik dengan mereka dan sebagainya. Di situlah bila saya duduk dengan macam-macam negara ni, macam-macam lah benda yang adat yang macam kalau dekat UAE kita ada Umatik Week. Kalau dekat sana dia tak ada Umatik Week, dia bukan Umatik Week, dia everyday Umatik. Dia everyday Umatik. Sebab apa? Sebab kalau setiap hari tu ada orang akan bawa makanan dia tu hari-hari berbeza. Orang ni, negara ni. Tapi bila dibandingkan dengan Malaysia punya makanan, pengalaman saya dekat sana, orang Malaysia ni dia suka masak. Kalau orang-orang sana, orang Turki dia tak suka masak sangat, tapi dia suka bawa daripada negara dia bagi ke orang Turki, dia bawa baklava. Orang daripada Tajikistan dia bawa dia punya manisan, orang daripada India bawa manisan dia. Tapi orang Malaysia bila datang ke sana, dia tak ada benda yang boleh dibawa selain daripada yang pertama serunding. Kalau benda-benda yang kering lah. Gula-gula memang dah biasa kita ambil. Kalau kita kat Malaysia, kita ambil daripada negara luar juga. Kalau benda lain, nak bawa lemang, kena masak. Nak bawa makanan-makanan lain pun saya tak tahu apa masa tu yang boleh saya bawa untuk menunjukkan kita punya locality, kita punya adab, kita punya adat dan sebagainya. Jadi apa yang kami boleh buat masa tu, pelajar-pelajar yang tak ramai, masa tu baru 20 orang, apa yang kami buat, kami masak. Ternyata bila kami masak, ramai semua orang mula-mula datang tengok, kata kami nak rasa makanan Malaysia, saudara-saudara Malaysia buat. Kami masak mula-mula masa tu, ramai orang datang tengok. Bila start letak bawang, semua macam wah. Bila start letak ikan bilis, letak belacan, semua lagi. Sebab apa? Dia kata semua Malaysia food is stinking. Dia kata semua busuk, dia orang kata. Sebab apa? Sebab dia orang tak tahan bau. Bawa pergi makanan tu tempat lain, kita orang tak nak makan. Dia kata, bau mula-mula memang macam tu. Letak, kita orang nak buat nasi goreng je. Baru nak buat nasi goreng saja. Itu nak menunjukkan nasi goreng kampung kan. Jadi nak buat makanan macam tu, jadi dia orang semua lari. Sebab apa? Dia orang tak terima dengan bau yang sangat busuk. Akhirnya bila dah siap, dia orang datang, dia orang kata, semua datang tutup hidung. Datang kat bilik kami tu, semua datang tutup hidung. Dia kata ini lagi busuk daripada sampah. Dia orang hina lah.
lagi busuk daripada sampah dan itu dan ini, semua, kebanyakan negara. Tapi bila ada seorang daripada Australia, sahabat kami daripada Australia, dia datang kat situ, dia kata, I have been to Malaysia and I have taste this nasi goreng. It's very nice, although it's a bit stinking but it's very tasty. Oh, dia pun cuba makan depan orang. Orang kata, kau tak mati hidup. Dia orang kata macam tu. Jadi dia pun rasa makan. Bila semua makan, semua orang tutup hidung makan. Macam kita duduk Piramli kan. Minum kan. Dia orang tutup hidung dan dia orang makan. Bila dia orang makan, dia orang menambah-nambah. Tambah. Last sekali, everyday umatik tu, dia tak jadi everyday umatik tu dah berlaku dalam beberapa lama. Dah sebelum saya datang pun everyday umatik. Tapi sekian lamanya, setelah beberapa tahun kami duduk kat situ, every week is umatik, Malaysian Day. Maknanya, diorang akan beli makanan, diorang akan beli barang, diorang kata, okay, masak. Nak minta orang masak, orang Malaysia masak. Dan kamilah jadi tukang masak dia dekat sana. Sebab apa? Kami menunjukkan budaya orang Melayu dan sebagainya. Jadi semua suka. Semua orang Islam kat situ, madrasah. Di situlah kami belajar macam-macam, macam mana nak pergi ke negara orang, nak belajar di sana. Dan itu di dalam madrasah. Tetapi apabila saya dapat keluar daripada kawasan madrasah, kawasan tempat saya belajar, pergi ke nak merantau ke negara itu sendiri, dan kita ketahui negara itu adalah negara apartheid, yang mana orang putih dengan orang hitam, dia orang ada sekatan. Walaupun masa tu dah tak ada sekatan, tetapi masih ada jurang di antara mereka. Ada di kalangan mereka yang mana orang putih dengan orang hitam ni dia berkahwin, tetapi dia tak duduk dekat Johannesburg. Johannesburg ni negara dia punya ibu negara dia. Lalu dia duduk di negeri yang luar daripada Johannesburg. Sebab apa? Dikatakan apabila mereka berkahwin antara dua, jadi dia orang kata voodoo. Voodoo ni maknanya luck, unluck dia lah. Dia punya unluck dia bila berkahwin dua pasangan ni, dua color yang berbeza, anaknya keluar cacat, anaknya keluar sakit otak, gila, sindrom dan sebagainya. Ternyata bila orang tu dah kahwin, keluar anak okey je. Tapi bila anak dah okey, ditarik, ada yang colik anak tu, ada yang bunuh anak tu, ada yang macam-macam. Itu yang berlaku di sana. Jadi last sekali orang yang berkahwin pada awal apartheid tu dibubar, dia orang kena duduk dekat di negeri yang berbeza, negeri luar daripada ibu negara. Sebab apartheid sangat kuat di Johannesburg dan di satu tempat yang namanya Pretoria. Ni tempatnya. Jadi di tempat ini, kalau nak ikutkan masa tu Islam dia tak banyak. Dia belum ada. Tetapi apabila sahaja kehadiran Islam di Johannesburg, di Pretoria, walaupun minoriti yang dibawa oleh orang Arab dan juga orang India, jadi mereka sendiri menunjukkan satu sikap yang mana sama adil. Orang hitam dengan orang putih ni sama je. Sehingga kan kalau saya pernah pergi di satu kedai, nak masuk ke kedai pasar raya ni, dia akan tengok kulit kita. Kalau dia tengok kulit kita ni kulit yang gelap, dia tak boleh masuk. Kalau saya tengok sahabat-sahabat saya ni, bila nak pergi ke kedai tu, dia kulit hitam, dia yang tahu jalan, dia bawa kami dan dia letak je kami dekat kedai tu. Saya ajak dia masuk, dia kata tak boleh. Kedai ni kami tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab kami ni kulit gelap. Memang tak boleh. Kalau masuk jadi apa? Nanti dia halau keluar. Dia akan halau keluar. Jadi saya kata tak apa. Cuba kita masuk sekali lagi. Bila last kamu masuk? Dia kata dah berapa 20 tahun, 10 tahun yang lepas dah masuk. Dia kata tak, kita cuba sekali lagi. Dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kami pun cuba masuk. Bila kami masuk, sekali dengan sahabat kami yang kulit hitam ni, sampai kat dalam, orang yang jaga yang jaga pintu tu, dia halau sahabat kami, dia pegang, dia kata kamu jangan masuk, kamu tak boleh masuk, memang tak boleh masuk. Jadi ada sahabat saya yang senior, dia kata dia bersama kami, dia pun tengok atas bawah, dia kata where are you from? Kata I'm from Malaysia. So dia kata why is he with you? Dia kata sebab apa orang tu dengan kamu? Dia kata ni sahabat, ni kawan kami. Kami sahabat dengan dia, kami saudara dengan dia, kami seagama dengan dia. Kita berbincang macam tu. Bukan bergaduh lah, bukan berdebat. Ini kami tidur sebilik dengan dia dan sebagainya. Macam mana kamu boleh duduk dengan dia sedangkan dia ni orang hitam? Dia kata dia orang hitam, dia manusia, dia makan, dia minum, dia mati, dia hidup sama macam kami. Kami mati, hidup, makan dan sebagainya. Jadi dia kata
jadi kami bawa dia dekat sini supaya kami nak menunjukkan bahawasanya kami ni orang Islam tak pernah membezakan tak pernah membezakan warna. Kami sama je. Jadi dia pun terkejut, last kali dia bagi masuk. Bila dia bagi masuk, dia duduk kat belakang kami ni, dia duduk ikut kami keluar, kata, kamu duduk kat mana? Kami duduk dekat satu tempat di madrasah dan sebagainya. Kalau boleh kami nak join, kami nak tahu apa yang kamu belajar dekat sini. Dia ikut sekali, dia ikut sampai ke madrasah kami dan ternyata dia, alhamdulillah, setelah beberapa tahun dia masuk Islam. Sebab apa? Dia tengok apa yang Islam bawa tanpa mengira warna. Jadi di situ yang kami rasa macam saya nampak orang putih dekat sana walaupun mereka ni sebenarnya Kristian yang tegar, yang Katolik, yang apatit, tapi sebenarnya hati dia orang ni lembut, masih lembut untuk didakwah. Jadi kami pun dekat sana memang selalu pergi berdakwah walaupun kami ni masih muda. Saya pun masa tu baru umur 14, 15, 16. Kami dapat mampu berdakwah dekat sana, disambil dalam masa yang sama kami mampu belajar Al-Quran dan sebagainya. Sehingga kan tahun 2000, tahun 2001, tahun 2000 waktu World Trade Center jatuh tu apa? 2001 2002. Saya tak ingat dah. 2001 ataupun 2002. Jadi September 11, 2001. Saya tak ingat. Antara dua tarikh. Jadi tarikh itu sebenarnya tarikh kegelapan buat kami sebenarnya yang belajar dekat sana, yang merantau dekat sana, disebabkan World Trade Center tu jatuh, orang Islam ditohmah dan kami yang duduk dekat madrasah ni tak boleh keluar disebabkan keselamatan. Bila kami keluar, ada orang-orang hitam ni dia akan cuba untuk kejar, cuba untuk menghasut, cuba untuk mencederakan orang-orang yang Islam ni. Orang Islam kat luar pun sama, kena curfew disebabkan World Trade Center ni yang ditohmah orang Islam yang buat. Jadi kami di curfew. Sehingga kan beberapa bulan, dalam 5 bulan kami tak boleh keluar, duduk kat dalam tu, makanan kami disediakan. Sama macam COVID ni lah. Sama macam ni, COVID yang berlaku, kami tak boleh nak keluar, tak boleh nak keluar daripada madrasah, duduk kat dalam tu, dan makanan pun, duit yang kami dapat sumbangan daripada orang luar, orang-orang Islam di luar, dibagi sumbangan dan sebagainya, disebabkan kalau kami keluar memang akan diburu oleh orang-orang yang bukan Islam. Sebabnya orang Islam ni dekat sana memang ditohmah sebagai ISIS ataupun masa tu bukan ISIS, teroris. Jadi memang ditohmah sebagai teroris. Sehingga kan dia punya menteri dalam negeri dia lah, menteri dalam negeri dia orang hitam, dia datang ke madrasah kami dan dia buat spot check. Dia buat spot check dekat tempat kami, dia tengok orang-orang yang ada dekat sini, siapa dia di kalangan orang-orang yang belajar dekat madrasah. Dia datang, kami sambut dia dengan sebaiknya, kami bagi dia makan, madrasah lah semua buat. Sehingga kan dia rasa gembira dan bila keluar tu, dia pergi ke tempat yang lain pula, ke madrasah tahfiz yang lain, dia pergi beberapa madrasah tahfiz. Akhirnya selepas seminggu dia keluarkan satu announcement, dia kata, sebenarnya orang Islam dekat negara kita, dekat Afrika Selatan ni bukan yang seperti yang kamu sangka. Masa tu barulah kami boleh keluar. Kami boleh keluar pergi ke mana-manalah, macam biasa. Barulah curfew tu hilang. Tapi yang bestnya, bila kami nak keluar, kereta tak ada. Tapi dia ada macam van angkut. Van ni dia macam kalau di Indonesia angkut lah. Kita bayar kat van tu, kita nak pergi mana dan sebagainya. Orang panggil hiking lah. Kita tahan kereta, kereta akan tunggu. Saya bertiga, saya ingat lagi, saya bertiga. Saya, sahabat saya daripada Afrika Selatan dengan orang Malaysia, dua orang Malaysia dengan seorang Afrika Selatan. Saya memang akan bawa orang yang asal daripada Afrika Selatan bersama dengan kami supaya kami ni dalam keadaan selamat lah. Jadi bila pergi keluar daripada madrasah, ada van sampai, kami tahan. Banyak van yang lalu, dia tak berhenti pun depan kami. Dia tak berhenti sebab kami pakai jubah. Dia tak berhenti. Jadi kami nak keluar memang tunggu lama. Van datang, tengok kosong, dia tak berhenti. Tengok kosong, dia tak berhenti. Sebab yang bawa van tu bukan Islam lah. Sehingga kan, kami terpaksa buka jubah, letak dalam beg, kami pakai macam biasa, buka kopiah, barulah van tu berhenti. Bila van tu berhenti, kami masuk. Bila kami masuk saja kat dalam van tu, memang penuh. Orang-orang hitam ni ada ramai. Jadi kami masuk 3 orang, ternyata ada satu tempat tak muat.
1-0. Memang satu tempat tak muat. Sahabat kami ni terpaksa tinggal. Jadi bila kami masuk, kami kata tak apalah, nantilah kita nanti kita jumpa kat sana je lah. Yang sahabat yang Afrika tu kata dia tahu. Jadi kami masuk, tiba-tiba yang orang kat dalam tu, ada 9 orang yang kat dalam, dia orang semua keluar. Sebab apa? Sebab dia orang takut dengan orang Islam. Jadi kami dapat masuk dalam tu. Sehinggalah beberapa lama, saya duduk dekat sana, dalam keadaan yang ditoma macam-macam. Sehinggalah sampai satu tahap, orang Islam ni yang orang Islam di Afrika Selatan, dia dinobatkan sebagai seorang penyumbang dana yang paling banyak di Afrika Selatan, seorang yang dermawan. Masa itulah barulah orang tahu yang bahawa Islam di Afrika Selatan ni tidak sama yang dikatakan sebagai teroris. Kami dalam keadaan aman. Waktu tu 2002, 2003 sampailah 2007, saya belajar di sana sehingga kan saya dapat tamatkan Al-Quran 30 juzuk kat sana. Banyak pengalaman sebenarnya. Kalau nak ikutkan, Afrika Selatan ni satu negara yang orang kata black area lah. Di Johannesburg tu sendiri memang tempat yang sangat banyak dengan crime. Kalau saya pernah ingat, saya pernah dikejar beberapa kali dengan perompak. Dengan perompak, dikejar beberapa kali sebab masa tu saya pakai seluar biasa, pakai t-shirt. Sampailah saya di depan hotel saya tengok dia orang tunggu dengan pisau kat tangan. Ramai. Kawan saya ada 5 orang, semua lagi. Dia 2 orang je. Warna hitam ni 2 orang saja. Kejar kami 5 orang dengan pisau di tangan. Dan kami mampu lari sampailah ke hotel. Esoknya, rupanya kami dapat satu berita. Esoknya ada beberapa orang bunyi tembakan tu biasa. Bunyi tembakan dan sebagainya itu biasa. Dan kami dapat maklumat bahawa memang orang Afrika ni kalau diorang nak sesuatu benda, dia akan cucuk dulu, baru dia tanya, aku nak duit. Kalau tak bagi dia cucuk lagi, aku nak duit. Kalau tak bagi dia cucuk lagi. Last sekali kalau tak bagi juga, dia bunuh. Sampailah dia dapat duit tu. Itu perangai dia. Alhamdulillah sekarang ni dah okey lah. Saya dapat maklumkan sekarang ni dah kurang, crime ni dah kurang. Jadi di situ memang bila kami perhatikan lama-lama, kami perhatikan beberapa lama kemudian, kalau pakai baju biasa, memang akan dirompak. Memang akan dirompak oleh orang-orang macam ni. Tapi ada sekali tu, sahabat saya, dia keluar, dia pakai jubah. Dia pergi ke tengah-tengah Afrika Selatan ni, ke tengah-tengah Johannesburg. Ada orang kejar, tapi bila dia nampak diturunkan jubah dia, terus tak jadi. Sebab apa? Dia orang takut dengan orang berjubah. Lagi satu, bila dia tengok orang Malaysia, dia takut juga. Sebab apa? Dia kata orang Malaysia ni cincong. Cincong ni dia tahu kungfu. Dia tahu kungfu, jadi dia tak berani nak berdekat-dekat dengan orang kungfu sebab takut dia orang nak bunuh orang, takut dia orang yang terbunuh. Jadi itulah perangai orang Afrika ni. Memang walaupun orang Afrika ni, dia jenis keras, tapi sebenarnya hati dia orang ni sangat lembut. Sama dengan orang-orang putih kat sana. Sebenarnya memang, walaupun mereka ni jenis lidahnya keras, badannya keras, tapi hatinya sangat lembut. Kalau kita bercakap tentang agama, kita bercakap tentang Islam, dia orang mudah menangis. Itu di negara apartheid ni. Walaupun orang putihnya ni, saya konsep dekat sana konsep tabligh, macam tabligh dekat Malaysia, tapi berbeza sedikit. Dekat sana memang kami disarankan untuk keluar dalam masa, kalau seminggu tu keluar 3 hari, pergi ke masjid-masjid, iktikaf di masjid. Kami pergi iktikaf ke masjid, yang bagi makanan pada kami ni, kami tak payah cari pun. Orang Islam di situ akan bagi. Tapi kalau tempat orang Islamnya tak ramai, orang bukan Islam lagi ramai, dia orang sendiri yang akan bagi makanan dekat kami. Orang yang bukan Islam akan cari makanan Islam, dia orang belanja kami kat masjid. Dia orang tak duduk pun. Dia orang tahu ada tetamu datang dekat dia punya lokaliti, dekat kampung dia. Jadi dia sendiri yang akan usaha untuk bagi makanan kepada orang, walaupun orang tu bukan orang seagama dengan mereka sendiri. Dan apatah lagi kalau mereka ni seagama dengan mereka, memang lagi dahsyat lah, dia orang akan bagi makan. Tapi ternyata itu antara usaha dakwah dia orang. Tapi kami pun masa tu kami diajarkan untuk ambil makanan, dan masa yang sama kami ajak dia duduk sekali. Duduk makan, dan masa itulah dakwahnya kami bermula, street dakwahnya kami cuba untuk kongsikan tentang Islam, kongsikan tentang paling sensitif, paling mudah sekali nak cerita tentang sewarna lah. Sama warna ni memang dia orang agak sensitif sedikit, tapi dia orang dah faham lama-lama, insyaAllah alhamdulillah dia orang boleh terima sebagainya. Memang negara apartheid ni kalau kita nak masuk memang agak sukar lah kalau nak ikutkan. Tetapi memandangkan dengan Islam yang ada dekat sana, pembawakan Islam sana sangat baik, sangat diraikan,
sangat tidak menunjukkan satu sikap yang ekstremism. Jadi orang sana dia boleh terima orang Islam. Termasuklah kami-kami ni yang bukan daripada negara sana, tapi kami ni tak pernah ditohmah, tak pernah diejek, tak pernah. Walaupun kami berjubah, kami ada berjambang, berkopiah. Tak sama dengan satu negara yang saya pernah pergi beberapa tahun lepas di Zagreb di Croatia. Croatia ni negaranya pada asalnya adalah satu negara Islam. Dulu saya pernah pergi ke Bosnia dan saya pergi singgah di Zagreb di Croatia, dan satu ketika dahulu Croatia ni adalah satu negara Islam yang mana dibawa oleh orang-orang Bosnia. Memang ada satu masjid yang besar, yang sangat besar dekat tengah-tengah bandar Zagreb ni. Jadi memang asalnya orang Islam. Sehingga kan mereka ni dah didakwah oleh orang-orang Kristian, orang-orang lain dan sebagainya, dan ternyata masjid tu bertukar, ramai orang murtad, masjid tu bertukar daripada masjid menjadi muzium sekarang ni. Dan saya pergi pun memang masuk masa tu memang dalam tu ada muzium je, tapi dia punya reka bentuknya ada tengah tu ada macam hexagon masjid, kemudian ada 4 menara kat tengah, ada 4 menara kat tepi. Memang sebiji macam masjid, tapi dia tukar jadi satu muzium. Memang sangat sayanglah tempat tu. Dan orang-orang sana, walaupun mereka ni sebenarnya dikatakan mereka punya datuk nenek moyang mereka Islam, tapi mereka tak Islam, sangatlah sombong dengan orang Islam. Sangat sombong dengan orang Islam. Sebab apa? Sebab mereka menganggap sebenarnya orang Islam, darah orang Islam yang ada dalam diri mereka ni mencemarkan mereka sebenarnya. Itu di Zagreb. Berbeza di Akan, di satu negeri yang bernama sebagai Cape Town. Cape Town ni di hujung Afrika Selatan. Cape Town ni salah satu negeri yang mana kalau orang Malaysia pergi, dia orang sangat meraihkan orang Malaysia. Sebab apa? Sebab pada asalnya Islam bermula di Cape Town, berasal daripada di tanah Melayu. Ada seorang Syekh Yusof, banyaklah ceritanya. Syekh Yusof daripada orang Arab, dia datang ke waktu tu di Bentan. Di Bentan ni sekarang ni di Indonesia lah, tapi masa tanah Melayu. Lalu ditangkap oleh orang Belanda, dibawa ke Afrika Selatan untuk penjara sebenarnya, tapi ternyata dia buat dakwah dan Islam terbit daripada situ, sehingga kan dia adalah beberapa ramai orang tanah Melayu di situ. Jadi mereka ni semuanya berkahwin dengan orang Afrika, dan akhirnya anak-anak mereka pun mendapat Islam, ajaran Islam daripada syekh-syekh dan juga orang-orang ni, dan Islam mula daripada situ. Sehingga kan sampailah kini kalau kita dapat pergi dekat ke Afrika di Cape Town, ada satu tempat tu nama dia Kampung Melayu. Kampung Melayu. Dan di situ memang makanan Melayu adalah, tapi dia dah mix dengan African style sedikit. Jadi kalau saya pernah pergi dekat Cape Town, sekali tu ditugaskan sebagai imam tarawih dengan sahabat saya lah. Dengan sahabat saya imam tarawih dekat sana. Dan bila kami dapat jadi imam tarawih, patutnya duduk memang tidur dekat masjid lah. Nak ceritanya, ini satu kisah yang sangat menarik juga. Bila dapat tidur dekat masjid, hari pertama kami tidur kat masjid. Hari kedua tu, bila dah habis tarawih, ada satu family ni dia ajak, kata tak payah tidur kat masjid, tidur dengan kami. Tidur kat rumah kami. Kata, tak apalah kamu menyusahkan. Tak apa, rumah kami besar. Memang pergi-pergi rumah dia banglo. Orangnya sangat kaya raya. Kami dapat satu bilik yang khusus. Dekat situ pula ada makanan, ada peti aisnya. Ada yang ke 27 Ramadan kami nak balik. Saya dapat balik awal. Pada malam yang ke 23 Ramadan saya balik sebab saya nak balik ke Malaysia. Jadi sahabat saya ni, dia dapat duduk kat situ sampailah ke akhir 27. Dan bila dia nak balik, yang orang tuan rumah dia ditahan. Dia kata, tak payahlah balik, duduk kat sini, sambut. Dia kata, have lebaran with us. Dia kata, have lebaran ni maknanya raya lah. Dia pun cakap macam orang Malaysia juga, ada beberapa bahasa Melayu, lebaran. Dan akhirnya dia kata, tak apalah, saya cuba duduk kat sini nak rasa juga. Orang Malaysia nak rasa juga pengalaman beraya kat sini. Dia pun duduk dekat situ, dia duduk dengan orang tu. Sampai habis raya, hari petang raya tu dia kata kami nak balik. Saya nak balik ke madrasah, saya tak balik Malaysia. Saya nak balik ke madrasah sebab yelah nanti kelas nak start. Dia kata tunggu dulu. Tunggu dulu.
sebelum kamu balik ni at least bagi kami 1 hari, kami nak mesyuarat bersama dengan keluarga. Dia pun kata apa nak mesyuarat ni kan. Jadi dia pun mesyuarat sehari ni dia akan hantar pergi ke Johannesburg. Memang jauh, Cape Town dengan Johannesburg ni jauh. Dia hantar naik kapal terbang sendiri. Kalau tak ikutkan naik balik bas, naik bas. Tapi dia hantar dengan kapal terbang. Tapi mesyuaratnya apa? Mesyuaratnya rupanya dia minta last kali pada hari yang terakhir tu, dia minta sahabat saya ni untuk memilih anak perempuannya salah seorang. Ada 4 anak perempuan, dia suruh pilih salah seorang. Pilih di antara 4 untuk jadikan kamu, untuk jadikan sebagai isteri kamu, kami nak kamu sebagai menantu kami. Sahabat saya ni, dia jenis orang Melayu, orang Malaysia, jadi dia kata macam nak pilih mana satu pun. Nak pilih mana satu, pening. Kak Rana. Nak tahu cun ke tak? Okey. Dia orang bangsa ada darah Melayu, kacukan dengan orang putih, kacukan dengan Indian. Bayangkan muka dia macam mana. Kalau kita tengok cerita Hindustan Bollywood tu, saya boleh kategorikan lebih cantik daripada tu lagi. Sebenarnya lebih cantik daripada orang Bollywood. Dengan jadi memang kalau pergi kat situ ada juga yang mana sahabat yang lain dapat berterawih dekat situ, dia orang Melayu, darah Melayu, memang orang sana kebanyakannya ada darah Melayu, dia orang mix. Kemudian isterinya daripada France, isteri Perancis. Datang kat situ terima Islam, kahwin, anak dia saya tak tahu nak kata muka macam mana, macam orang France tapi ada darah Melayu. Jadi mana sahabat yang dapat pergi dekat Afrika Selatan, dekat Cape Town, dapat jadi imam tarawih, itulah dugaannya sebenarnya. Ujian bagi kami yang jadi imam tarawih ni, sebab apa? Bila pergi kat sana dia kata Melayu, you are Malay, come to my house, come to our house dan sebagainya. Dia sangat mengalukan orang Melayu untuk datang ke negeri mereka. Memang sangat. Kalau pergi kat sana, saya rasa tak cukup pergi sekali, pergi banyak kali. Tapi bukan sebab pergi sana nak tengok anak dara orang. Sebab kawasannya pun sangat cantik. Memang Cape Town ni sangat cantik. Lebih cantik daripada Johannesburg tu sendiri. Dan tempatnya sangat aman. Jadi pergi dekat sana, kami duduk dengan orang Melayu, dapat masak pula, dapat makanan pun, makanan ala-ala Melayu. Memang diraikan sangat-sangat dahsyat. Kalau pergi ke Cape Town, cubalah pergi ke kampung Melayu ni. Memang diorang akan tunjuk gambar dia punya nenek moyang dia, pakai serban, pakai jubah, pakai kain plekat dan sebagainya. Dia kata this is our great grandfather. Same like how you dress now. Pakai kain plekat dengan pakai baju Melayu. Dia memang sangat suka. Kalau waktu pagi raya kalau waktu pagi raya ni, memang kami ni orang Malaysia ni kena pergi setiap rumah yang ada dekat situ. Dia akan ajak, depan makan kat sini, pergi sini. Dia makan kat sini, pergi kat sini. Memang akan diajak dan akan di-offer benda yang sama. Benda yang sama iaitu anak perempuan mereka. Kalau tak pun dia akan datang, minta anak perempuan dia bawa dulang. Yang bestnya anak perempuan ni perak redha. Redha je anak perempuan dia orang ni. Kalau tengok orang Melayu, dia kata, okey, kami pun tak ada masalah sebenarnya. Kalau dijodohkan dengan orang Melayu, tak ada masalah. Tak kisahlah. Kalau saya kulit gelap pun pernah kena offer, apatah lagi yang kulit cerah kan. Itulah pengalaman kami di Afrika Selatan, di tempat dinamakan Cape Town. Banyak lagi sebenarnya yang saya boleh kongsikan, tapi waktu sangat mencemburi. Dah pukul 3.40. Saya faham ada pukul 4 ramai yang nak balik. Tapi di situlah antaranya yang saya nak sampaikan di sini ialah bagaimana Al-Quran boleh terbit, boleh masuk ke dalam hati orang bukan Islam, walaupun dekat sana adalah minoriti. Jadi Al-Quran ni sendiri, dia punya ajaibnya Al-Quran. Kami dekat dalam satu sekali tu, kami dekat dalam van yang bawa kami ni, van yang bercampur-campur dengan orang. Dekat dalam tu, mereka berbahasa Afrikaans. Afrikaans ni bahasa dia susah sikit sebab dia punya lidah dia pun memang agak keras, dan untuk orang-orang keras dia senang lah. Dia punya lidah keras. Dan bila dalam ada sahabat kami, dia kata, apa kata kita cuba bercakap berbahasa Arab. Masa tu saya tak pandai lagi bahasa Arab, dan kami hafal Quran je dulu. Jadi saya kata, okey, boleh kita cuba baca surah Al-Fil. Maknanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tetapi bukan dalam nada membaca, nada bercakap. Jadi dia pun start, dia kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya pun jawab, alam ja'al kaidahum fi tadlil. Saya jawab macam tu.
Jadi orang-orang yang dekat dalam van bukan Islam tu semua pandang kami. Dia kata, you can speak Arabic? Yes, we can speak Arabic. Padahal kami baca Al-Quran je. Lepas tu dia kata, speak more. Dia kata, cuba cakap lagi. Jadi kami pun cakap, sampailah satu tahap, kami kata sebenarnya kami bercakap ni bukan bahasa Arab. Kami bercakap bahasa Quran. Dia kata, what is Quran? Quran ni revelation lah. Macam pada kamu ni ada New Testament, ada Old Testament, ada Bible. Kami ni Al-Quran. Jadi kalau kami ni Al-Quran, kami tak baca sama macam Testament. Kami baca dengan nada yang seperti menyanyi. Seperti ada merdu. Sahabat saya ni boleh baca dengan bacaan yang merdu. Dia cuba baca. Dia baca masa tu, saya ingat, dia baca masa tu satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, ayatnya saya tengok nombor berapa. Tapi, dia baca surah Ali Imran, surah An-Nisa, ayat dia wasari'u ila maghfiratin min ada dengan keadaan. Maknanya kejarlah kamu kepada maghfirah, keampunan Tuhanmu dan syurga akan dinanti-nantikan. Dia orang tak faham pun. Tapi bila dia baca, menangis orang kat dalam van tu. Bukan seorang, satu van menangis. Satu van tu menangis dan dia kata, cuba ajar kami untuk nak baca Quran macam kamu. Kami cakap lah, kalau nak mengajar baca, kami kena terima Islam, kena kenal Islam, kena tahu siapa Tuhan kami. Kalau kami untuk berjumpa dengan imam kamu, dia kata. Bawalah pergi dekat masjid yang berdekatan, dia orang pun Islamkan. Satu van kami dapat Islamkan dengan Al-Quran punya ayat yang kami baca, kami sekadar bercakap surah Al-Fil. Surah Al-Fil maknanya surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebab apa? Keajaiban Quran. Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu macam mana Al-Quran punya keajaiban boleh jadi macam tu. Itulah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW yang diturunkan dalam 17 Ramadan. Kebetulan inilah diary Ramadan saya. Dan banyak sebenarnya perkara yang berlaku keajaiban dengan Al-Quran ni, sedangkan bukan Al-Quran saja menjadikan keajaiban, maknanya mukjizatnya tu menunjukkan kami ni sebenarnya boleh selamat duduk dekat negara yang crime ni selama 8 tahun tak ada yang kena bunuh disebabkan Al-Quran. Kami dengan Al-Quran yang ada kepada kami ni, kami boleh membawanya pergi ke mana-mana sebenarnya. Jadi itulah, kalau kita dapat menghafal Quran, kita bacalah Al-Quran. Itu pun dah menjadikan satu jaminan untuk kita selamat dunia akhirat, insya-Allah. Itulah Al-Quran yang ada. InsyaAllah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, Ustaz. Beruntungnya Ustaz menjadi anak yang terpilih sebenarnya. Kan Ustaz? Allah, itulah. Pada awalnya rasa macam tak beruntung. Tapi bila dah besar ni kita nampak hikmahnya sebenarnya. Pada umur 12 tahun, selama 8 tahun duduk di perantauan dalam keadaan negara yang kita tahu keadaannya macam mana, Ustaz kata tadi tu kan. Allahu Akbar. Memang saya rasa memang ibu bapa Ustaz orang yang hebat lah. Memang sangat-sangat hebat. Yang cekal hatinya, tabah hati dia kan, menghantar anak kecil ke sana. Kalau saya tak boleh Ustaz. Memang kalau duduk dekat sana ni, kalau ibu bapa tu memang dia tak boleh pandang belakang lah. Sebab apa mak saya kata kalau nak hantar dulu memang dia tak nak pandang belakang lah. Kalau pandang belakang dia rasa macam tak nak bagi pergi. Memang ramai keluarga saya tak bagi pergi sebenarnya. Tapi oleh kerana ayah saya dia bertegas nak bawa saya ke sana, kita pergilah. Tapi strategi dia tu hebat lah. Strategi dia. Strategi dia memang tak dipikir orang. Ya, betul Ustaz. Allahu Akbar. So Ustaz, saya pun dah tak tahu nak tanya apa sebenarnya. Saya macam teruja dengan Ustaz punya perkongsian. Saya rasa tak semua orang dapat experience macam ni kan. Bukan sedikit-sedikit punya pengalaman daripada umur 12 tahun merantau ke negara orang tanpa ada preparation. Terus dia ditinggalkan macam tu kan Ustaz ya? So 8 tahun sehingga umur. Saya tanya juga dengan sahabat-sahabat saya, kata korang ni datang sini sebab memang nak datang ke sebab dihantar? Dia kata tak, kami memang daripada dulu plan nak pergi hafal kat luar negara, tapi dapat dekat Afrika kami pergi je lah. Jadi ramai yang sukarela. Tapi saya cakap, kenapa aku seorang je yang dihantar tanpa rela? Jadi Allah Alam, itulah ujian saya rasa. Allah Ta'ala. Ya Allah. Tapi hikmahnya sangat banyak. Ya. Saya dapat berjumpa dengan Syekh Ahmad Didat, iaitu guru kepada Syekh Zakir Naik. Masa tu
di satu negeri nama dia Durban. Saya pergi bercuti asalnya. Ni saya sambung sedikit lah. Saya nak kongsi. Boleh. Pergi kat Durban, nama tempat tu Durban. Jadi sampai dekat sana, saya bercuti dan satu hari ni ada sahabat saya dia ajak, dia kata dia ada kenalan, boleh bawa saya pergi jumpa ke betul Kampung Melayu, betul. Dia bawa jumpa dengan satu syekh yang sangat petah bercakap. Masa tu saya tak kenal pun Ahmad Didat ni siapa. Saya tak kenal masa tu, walaupun saya belajar tapi saya tak kenal Ahmad Didat ni siapa. Jadi saya dapat pergi dekat rumah dia. Masa tu ada beberapa orang tengah berjumpa dengan Syekh Ahmad Didat. Jadi bila dia orang keluar tu, kebetulan kami dapat masuk terus. Tak payah appointment, kami dapat masuk terus, berjumpa dengan anak dia dan bagi tahu daripada orang Malaysia, dia pun masuk. Masuk kat dalam tu saya tengok Syekh Ahmad Didat masa tu tengah terbaring, dia tak boleh bercakap pun. Tengah terbaring, saya ingat tahun tu tahun 2004. Tahun 2004, dia tak boleh bercakap, dia cuma boleh buka mata dalam keadaan yang terbaring. Badan tak boleh gerak, cuma jari dia saja boleh bergerak. Dan bila kami duduk, rupanya dia bercakap melalui anak dia, melalui perantara Morse. Morse ni boleh dengar ke? Boleh. Dia pecah sikit lah. Yang guna dalam tentera tu, yang dia pakai itulah. Dia pakai bunyi tu, dia bunyi. Anak dia yang translatekan apa yang dia katakan pada kami. Jadi bila berjumpa ni, kami tak dapat nak cakap banyak sebab dengan keadaan yang macam tu kami tak nak banyak. Tapi dia pun dia bagi tahu apa, dia bagi tahu kat anak dia, kata sebenarnya doakanlah dia. Sebab apa? Sebab dia ni dalam keadaan baring, dia tak boleh nak buat banyak buku. Dia tak boleh nak berdakwah seperti dulu. Maknanya dia berdakwah macam dia speaker dan sebagainya. Jadi dia tak boleh nak bercakap. Rupanya bila dia pun menangis, dia kata saya pernah pergi Malaysia, saya pernah jumpa dengan orang Malaysia, saya suka dengan Malaysia, dia meraihkan dan sebagainya. Dan akhirnya dia pun habis macam tu, dia menangis dan kami dapat peluk dia dalam keadaan baring dan kami keluar. Waktu nak keluar, anak dia bagi tahu, dia ajak kami pergi kat dalam satu bilik. Bilik tu penuh dengan buku-buku dia. Jadi dia kata, ini buku terbaru dia. Ada dalam 6 biji buku yang terbaru. Saya kata, terbaru? Ya, dia buat dalam keadaan dia terbaring dan menggunakan Morse code, saya yang translatekan. Dalam keadaan dia terbaring, dia boleh buat 6 buku tentang dakwah dia. Tentang dakwah Islam dia. 6 biji buku dalam keadaan terbaring menggunakan Morse code. Saya kata memang sangat dahsyat dia punya peribadi dia dan dia punya semangat dakwah dia, Ahmad Didat. Kemudian pada tahun 2005 dia meninggal dunia. Dan alhamdulillah saya bersyukur dapat jumpa dengan dia. Memang sangat dahsyat, hebat orang. Wah, seronok lah Ustaz saya dengar. Memang sebenarnya cemburu lah Ustaz. Sangat-sangat cemburu. Ustaz antara orang yang terpilih lah untuk kata mengalami dan menghadapi dugaan ni kan. Cuma satu je lah saya nak tanya Ustaz kan. Dalam banyak ujian, dugaan, cabaran yang Ustaz lagi selama 8 tahun dalam umur yang masih muda, apa yang bagi kekuatan kepada Ustaz ataupun macam ni, apa yang mencekalkan hati Ustaz untuk berada di sana selama 8 tahun tu? Yang pertama sekali, saya terngiang-ngiang mesej ayah saya yang pada awal-awal tentang kunci syurga. Dan yang keduanya ialah apabila setiap kali saya balik ke Malaysia, kadang-kadang ada setahun tu saya dapat balik Malaysia dan saya balik Malaysia pada pertengahan bulan Syaban sehinggalah pertengahan bulan Syawal, selama 2 bulan lah lebih kurang. Jadi saya balik ke Malaysia, masa tu memang ayah saya tak pernah pun dia kata tak payah pergi sana dah. Dia senyap je. Dia datang, dia kata tak payah pergi, dia bukan tak payah balik sana lah. Sebab kalau nak ikutkan hati, tak nak pergi dah. Setiap kali saya balik ke Malaysia, saya rasa macam tak nak balik dah ke sana. Tetapi memandangkan oleh kerana bila sampai tarikhnya, bila sampai satu tarikh ni, ayah saya dia diam je, dia kata sampai, dia bercakap banyak. Tapi bila saya balik, dia kata, kalau balik ni sebenarnya apa tak gembira, dia kata. Kalau Adam balik sebenarnya apa tak gembira. Saya pun terkejut. Kenapa tak gembira? Saya ni punya lah gembira nak jumpa dengan dia. Dia tak gembira jumpa saya. Saya kata, ini memang pelik betul. Sampai saya rasa macam, takkan dia dah tak nak dah. Sebab dia dekat sini kat rumah kan. Sehingga kan dia sampailah beberapa hari sebelum tarikh kelas saya buka. Saya pun tanya dengan ayah saya balik, kenapa tak gembira? Dia kata, apa tak gembira? Yang pertamanya kalau balik,
dan tak pergi balik ke sana. Dia cakap macam tu. Kalau balik ke Malaysia dan tak nak balik ke sana balik, Apak tak gembira. Duduklah dekat sini beberapa tahun pun Apak takkan gembira. Dia kata. Maknanya saya tak dapat keredaan dia. Bila ayah, seorang redha ayah ni tak dapat, maknanya macam mana kita punya masa depan. Saya dah memikirkan benda tu. Jadi benda tu yang menekan dan menguatkan saya untuk kata tak apa, kita duduk dekat sana. Saya cubalah duduk kat sana walaupun perit macam mana pun. Berjauhan dengan family ni memang susah. Memang sangat susah dengan kawan, kalau dekat sana TV tak ada, music tak ada, handset tak ada, apa pun tak ada. Kalau ada handset tak boleh juga saya share gambar dengan share screen ni kan. Tapi handset pun tak ada nak ambil gambar. Kalau ada pun handset nanti kena rampas, kena bagi setahun lepas tu baru dia bagi balik. Sebab tak boleh ada hubungan luar. Nak belajar Quran tak boleh ada hubungan luar, takut dia interrupted. Jadi di situlah antaranya, sehinggalah 4 tahun saya hafal Quran, saya dapat tamat Al-Quran. Saya bawa balik saya punya Al-Quran itu yang saya hafal, saya bawa balik jumpa dengan mak ayah saya. Dia orang punyalah gembira, mak saya punya gembira, adik-beradik, pakcik-makcik, tetapi ayah saya tidak. Tetap belum gembira lagi walaupun saya dah balik gelaran seorang Al-Hafiz, tetap tak gembira. Tapi dia kata apa? Dia kata Apak suka tapi belum gembira, dia kata. Saya balik, dia kata macam mana ni? Dia kata Apak suka tapi belum gembira. Sebab apa? Saya tanya balik, sebab apa Apak tak gembira lagi ni? Dah balik apa yang Apak nak bawa balik dah, Quran. Dia kata hafal Al-Quran belum tentu faham makna dia lagi. Pergi balik sana, belajar dia punya tafsir, belajar dia punya agama. Dan saya terpaksa balik sana 4 tahun lagi. Allah. Itu yang jadi 8 tahun saya duduk kat sana tu. Akhirnya saya dapat. Bila saya balik dekat sini, kalau nak ikutkan, bila dah lama tu saya rasa macam dah tak nak balik. Itu yang saya dapat pergi Cape Town, saya dapat pergi kat sana. Saya dapat pergi ke sebanyak tempat lah, ke safari, ke banyak negeri kat sana. Dan akhirnya saya rasa macam tak nak balik, dia yang suruh saya balik. Dia yang suruh saya balik, dia kata dadah lah tu. Baliklah sini balik. Okey lah, saya balik. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuanku Ustaz. So, itulah jadinya kita pun dah terlebih masa je kat ni Ustaz. Sebenarnya 40 minit je perkongsian. Tapi bila cerita macam ni, saya pun sebenarnya kalau boleh tak nak stopkan cerita ni kan. Sebab seronok mendengar pengalaman orang, especially daripada orang-orang yang hebat macam Ustaz. InsyaAllah kita semua pun akan ambil benda yang baik daripada ni. Mudah-mudahan kita pun dapat menjadi orang yang lebih baik kan, especially dalam bulan Ramadan ni dan seterusnya insyaAllah. So ulama pun cakap untuk kalau kita dapat keluar merantau, keluar daripada negeri yang kita selesa, daripada kampung kita, untuk mencari pengalaman hidup, untuk mencari ilmu, itu yang lebih berharga sebenarnya Ustaz kan. Okay. Ya betul. Saya setuju. Ya Ustaz. Sebenarnya kalau kita melihat Islam di luar, sebenarnya memberikan kita semangat. Kat Malaysia ni kita dah negara Islam. Kita dah tahu kat sini kan. Jadi kalau kita dapat keluar melihat, memantau negara-negara yang lain, sebenarnya dia buka minda kita untuk mengenali Islam lebih dalam. Sebenarnya memang ada travel yang buat percutian dan sebagainya. Sebenarnya dalam masa yang sama kita cuba untuk menganalisis Islam di sana. Supaya kita dapat tahu sebenarnya kita ni dah zone selesa. Kita ni dah aman. Kita dah sangat senang sebenarnya. Bila macam saya pergi ke Bosnia, saya pergi ke Balkan dan sebagainya, saya tengok perhatikan Islam. Sebenarnya kita ni memang sangat beruntung daripada negara-negara yang lain. Boleh Kak Uzza, saya nak buat trip ke negara-negara yang lain. Boleh. Sebenarnya memang saya buat trip pun. Sebelum COVID ni memang saya buat trip pergi ke negara-negara yang katanya negara yang lain-lain macam ni, tapi kerana COVID ni saya dah Okay, lepas COVID kita kena plan ni Kak Uzza. Kita kena make it happen. Okay, so Alhamdulillah, ya Allah, Tuanku Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih kerana sudi menerima pelawaan saya, menerima pelawaan PMA untuk berkongsi pengalaman petang ni. Okay, so saya harapkan apa yang Ustaz kongsikan ini kita dapat jadikan sebagai sumber inspirasi kita, sebagai mungkin jadi point pula untuk kita jadi macam Ustaz mungkin, dan yang penting mencari keredaan Allah, dan juga yang penting macam Ustaz juga tadi, apa-apa pun ibu bapa tu yang penting kita kena utamakan. Okay, so pada rakan-rakan yang dah join ni, yang belum klik ayat attendance boleh klik. So saya rasa kita pun tak nak dah lewat-lewatkan masa, dah hampir pukul 4, mungkin ada nak balik, nak prepare menu untuk buka puasa. So Ustaz, terima kasih lagi sekali daripada PMA. Yang terakhir boleh saya nak sampaikan sedikit. Okay, boleh. Boleh Ustaz, silakan.
Sebab apa? Saya rasa kalau saya tak sharekan benda ni, saya sangat rugi. Sebenarnya, Okey, boleh. bila kita belajar agama memang orang akan nampak seorang pelajar agama ni seperti seorang yang jumut, orang yang lebay dan sebagainya. Dan itulah yang diberikan kepada saya oleh family bla bla yang jauh. Dia kata saya ni kalau habis nanti boleh jadi apa? Boleh jadi duduk kat masjid je. Ada kerja, duduk mengajar je sampai daripada pagi, petang, malam sampai lagi bila dapat mengajar je. Jadi sebenarnya itulah di antara sumber inspirasi saya nak menunjukkan pada sahabat, pada family saya bahawa orang yang belajar Al-Quran, belajar agama sebenarnya dia orang boleh pergi lagi jauh daripada itu. Disebabkan itulah saya dalam diam saya cuba masuk Imam Muda. Itu kisah yang saya tak kongsikan lagi sebenarnya, tapi itulah panjang lagi. Supaya nak menunjukkan bahawa sebenarnya orang yang belajar agama, belajar Quran ni dia bukanlah seorang yang dikategorikan sebagai pelajar lebay yang jumut. Tidak, sebenarnya banyak pengalaman mereka sendiri. Bukan saya tapi orang ramai lagi sebenarnya. Kalau kita tengok orang belajar kat madrasah, sebenarnya mereka ni adalah orang yang sangat-sangat hebat. Kita raikanlah mereka insya-Allah. Ya, betul, insya-Allah. Dan pasal tadi Ustaz kata itu kan, pasal Imam Muda ada kisah lain. Dan saya rasa Ustaz pun ada kisah pasal SPM juga Ustaz kan? Saya ingat cerita Ustaz tu. Sebab Ustaz balik sini dalam umur 20 macam tu, betul tak? Betul. Saya tak ada SPM. Tapi saya terpaksa ambil SPM. Yes. Itu kisahnya lain lah. Itu kisah lain pula tu. Banyak kisah nak kena cerita ni. So Alhamdulillah, terima kasih lagi Ustaz. Terima kasih banyak-banyak pada rakan-rakan semua. So saya doakan yang baik-baik untuk semua hari ni. Selamat menyiapkan juara berpuasa. Selamat kembali ke keluarga tercinta. So insyaAllah tak ada haram lintang. Kita akan menyambut raya tak lama lagi. Semoga semuanya selamat dan dipermudahkan segala urusan. So insyaAllah kita akan sambung siri santap kita yang selanjutnya selepas raya nanti insyaAllah. So lagi sekali terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Okay, thank you. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Sheila, jazakallah. Okay, terima kasih. Saya baik tak kahwin dengan orang sana. Masa tu umur Ustaz berapa Ustaz? Hampir-hampir lah masa tu. Masa tu. Umur, masa bila? Masa